Hai geng, tolong subscribe, like, komen dan share hantar kat mak ampak antok hang semua hampa hantar, okey? Okey geng. Dalam beberapa hari ni, geng PAS cukup syok punya. Perikatan Nasional ni cukup syok punya. Dia kata macam-macam. Terutama dia duk kata parti DAP ni komunis. Tapi atas apa kenyataan yang dia keluarkan kepada parti PH, parti DAP, tak ada satu pun dia boleh bawa bukti-bukti yang mengatakan itu adalah komunis. Tak ada satu pun kenyataan dia bawa pergi ke mahkamah, dia pergi buat laporan polis, dia tak ada satu pun dia membuktikan atas kenyataan dia tu. Dia kata Pakatan Harapan menentang Raja-Raja Melayu, menentang agama Islam, menentang Melayu. Dia macam menentang apa? Dia macam mahkamah syariah lah, undang-undang Islam lah. Tapi sampai sekarang macam-macam walaun tak ada seorang pun pi buat laporan polis. Tak ada seorang pun yang berani pi buat laporan SPRM, pi buat laporan dekat ROS supaya DAP diharamkan kalau benar parti-parti PAS. Hang kena faham kan? Sekarang pilihan raya. Sekarang ni sedang berkempen pilihan raya. Kita tak risau langsung untuk PAS ni, untuk Perikatan Nasional ni. Sikit pun kita tak risau. Agak-agak apa sebab apa? Kita tak risau langsung. Sebab kita tahu untuk PRU 14, parti PAS bertanding 120 kerusi. Sebelum pilihan raya 14, yang terbongkarnya parti PAS ada menerima dana daripada UMNO 90 juta ringgit. Walaupun Haji Hadi dah kalah di Mahkamah Australia dan settle di luar mahkamah, bayar 1.4 juta kepada Clay Brown. Sampai hari ni orang PAS ataupun walaun ataupun lebay Haji Hadi tak mengaku ketika dapat duit tu. Sebab tu PAS boleh bertanding di PRU 14 120 kursi. Dan sekarang untuk pilihan raya ke-15, PAS bertanding berapa kursi je kan? PAS bertanding 50 kursi je kan? Sebab apa PAS bertanding 50 kursi je? Bertandinglah supaya dapat 2/3. Setakat kalau setakat bertanding 50 kursi, ikut mana hang nak boleh buat hudud? Hari tu hang bagi alasan kami hanya ada 18 kursi je. Dulu sebelum boleh masuk di dalam kerajaan, sebelum parlimen dibubarkan, dia boleh kata, kita tak dapat laksanakan hudud, kita tak dapat laksanakan RU 355, kita tak dapat tutup kilang arak, kita tak dapat hapuskan judi, kita tak dapat itu sebab kita hanya ada 18 kursi. Kita perlu ada 2/3 untuk nak hapuskan semua ni, untuk nak buat semua ni. So kalau PAS dia nak dapat 2/3, PAS perlu bertanding koman 150 kursi. PAS perlu menang 140 kursi. Sekurang-kurang kena menang 140 kursi untuk mendapat kedudukan 2/3 di dalam parlimen. So bila PAS dapat 2/3 di dalam parlimen, PAS boleh buat segala mak nenek apa yang dia cakap. Tapi apa yang berlaku sekarang? Untuk pilihan raya nak main ni, PAS hanya bertanding 50 kursi lebih je. 53 kalau tak silap aku. Kok celah mana dia nak buat semua apa yang dia duk jajah selama ni? Kok celah mana dia nak boleh buat? Sekarang ni, bila macam tak ada orang bagi dana politik seperti mana UMNO bagi dulu, 90 juta, dia bertanding 50 kursi. Tiba-tibalah kalau UMNO bagi nak ambil 100 juta, 90 juta, of course dia akan naikkan satu Malaysia dia akan bertanding. Jadi propaganda PAS ni, aku bekas pengundi PAS, aku tahulah, aku kaji habis dah dengan PAS ni. Sebab tu dalam masa 2 tahun aku menilai parti PAS, aku tolak parti PAS. Sebab dia hanya betul-betul menggunakan agama, menjajah agama, menjajah bangsa demi undi, demi nak dapat kedudukan, boleh menang dekat parlimen dia, adun dia, dan boleh berkuasa. Tu saja. Dan apa yang dia buat untuk rakyat? Apa yang
Apa yang dia buat untuk rakyat? Seperti mana di Kelantan setelah 30 tahun. Apakah kemudahan, keselesaan yang dia bagi kepada rakyat Kelantan? Hampa fikir Ustaz? Untuk orang-orang Kelantan, mereka boleh nilai sendiri. Mereka boleh fikir sendiri. Nak besarkan jalan untuk rakyat balik kampung, boleh rakyat pergi ke mana-mana untuk nak mengelakkan jalan jam pun menteri besar kira macam apa, menteri besar Kelantan boleh kata apa, oh setahun sekali ya dia mau balik, setahun sekali dia mau nak pakai jalan ni, kita tak perlu besar. Untuk masalah air, dia boleh kata kita dulu kecil-kecil kita duduk mandi dekat belakang Tesco, duduk mandi sungai je. Cuba fikir, masalah air sampai hari ini dia tak selesai tau. Dan waktu zaman Pakatan Harapan, Parti PAS dapat 400 juta ringgit daripada duit royalty yang diberi oleh Pakatan Harapan. Dan sekarang Parti PAS bagi lah. Kan? Apa yang Parti PAS buat dengan 400 juta? Tiba-tiba renovate, ubah suai pejabat mereka. Tiba-tiba pula beli Mercedes belasan biji. Malah boleh sampai puluhan juta ringgit untuk beli Mercedes. Kan? Geng-geng dia semua senang-senang. Rakyat apa jadi? Dan kena ingat, dah belasan ribu rakyat Kelantan yang dah isytihar keluar daripada Parti PAS, tidak mengundi PAS untuk pilihan raya ke-15. Seperti mana di Kedah. Masalah air tak dapat selesaikan juga. Dia hanya bagi alasan untuk Menteri Besar Kedah Hayyan Sanusi, oh dia hanya menyalahkan macam pemerintahan hak yang dahulu. Sikit-sikit depa buat orang pemerintah sama ada Pakatan Harapan dan juga macam Barisan Nasional. Sikit-sikit dulu depa buat macam ni. Padahal dia ada dalam kerajaan, dia duk bangga reserve kerajaan, duit banyak, ada berapa ratus juta dah duit. Lepas tu geng-geng cacai-cacai PAS ni depa duk tahu kira macam negeri, kira macam kerajaan Kedah dapat selesaikan hutang dengan pusat semua duk komen syok-syok kan. Tapi apakah yang hang memberi penyelesaian kepada rakyat? Hang sanggup hang hapuskan hutang, hang bayar hutang dengan kerajaan macam persekutuan, tapi masalah rakyat hang tak dapat selesaikan. Kan? Dibaling masalah air, kira macam tak dapat selesaikan. Masalah jalan raya ni hang tak payah cakap kan. Hang boleh main chess, hang boleh main dadu, hang boleh main dam tengah-tengah jalan raya. Duk tompok sana, dan tepi jalan tu tebal ni sejengkal ketinggian antara tanah dan juga tar. Sepatutnya kalau betul-betul hang nak buat jalan elok, hang perlu buang tar yang lama dan hang letak tar baru. Ini untuk nak jimatkan kos, tambah. Kalau motor terbabas jatuh di ruangan jalan betapa tingginya antara jalan tar dengan tanah, motor sadai. Jadi pelbagai geng, depa duk menyalahkan, depa duk kata orang, sedangkan depa tak tengok pemerintahan depa sendiri. Apa keistimewaan Haji Hadi ni? Apa yang Haji Hadi dapat buat untuk rakyat dan untuk negara sepanjang dia jadi duta khas bertaraf menteri di dalam kerajaan? Apakah, dan sekarang barulah UMNO pun keluarkan bila Haji Hadi hentam UMNO hentam balik, semata-mata Haji Hadi bertaraf menteri, duta khas bertaraf menteri tu hanya nak agih-agihkan kuasa saja. Jangan lupa geng, untuk Muhyiddin Yassin membeli ahli-ahli parlimen PKR, membuat offer kepada ahli-ahli parlimen PKR supaya melompat daripada PKR, meninggalkan PKR dan lompat masuk bersama Parti Bersatu. Dijanjikan kedudukan sama ada timbalan menteri ke, esko ke, apakah, dan wang ringgit berjuta-juta ringgit. Yang penting hang melompat masuk ke dalam Perikatan Nasional dan menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa geng, ahli-ahli parlimen PKR berapa ramai dah buat laporan polis. Dan kalau Pakatan Harapan naik, laporan polis yang dah dibuat, of course kita akan buka balik siapa yang offer. Kita boleh fikir geng, macam aku kan, aku banyak berat kepada Pakatan Harapan. Tiba-tiba ada orang call aku dan 2 orang WhatsApp aku offer minta aku jadi
Dia nak bayar aku RM200 ke RM300 untuk aku jadi cyber trooper UMNO. Untuk aku kembali untuk menyokong PAS dan buat video untuk sokong PAS. Bro, aku ada akal lah. Kita ada akal. Kita boleh fikir lah, geng. Kita boleh nilai lah. Parti mana yang memikirkan kuasa. Parti mana yang memikirkan kedudukan. Tapi tak fikir rakyat. Di antara banyak-banyak parti-parti politik ni. Hampa boleh nilai. Hampa boleh fikir parti politik yang mana. Gabungan politik yang mana. Yang memikirkan untuk ekonomi rakyat. Untuk mengukuhkan ekonomi. Dan rakyat pun. Ekonomi rakyat akan kembali kukuh. Dan parti manakah yang memikirkan kuasa untuk menyelamatkan diri, untuk nak terus berkuasa, dan parti mana yang tak pernah ada kuasa tiba-tiba boleh berkuasa atas pengkhianatan dan tak pernah dapat menjadi duta, tak pernah dapat jadi menteri, tiba-tiba boleh jadi menteri, dan dia sedang berusaha untuk mengekalkan kedudukan menteri dia tu. Dia sedang berusaha untuk mengekalkan. Dia nak orang yang dah gagal, yang terang-terang gagal jadi Perdana Menteri, dia nak angkat jadi Perdana Menteri sekali lagi. Jadi, Haji Hadi, kalau hang betul-betul hang nak lawan Cina DAP, bagi tahu kat lebay-lebay PAS, kalau betul-betul nak lawan Cina DAP, pi masuk bertanding tempat Ling Gua Eng. Pi masuk bertanding dekat Anthony Loke punya tempat. Pi masuk bertanding dekat kawasan-kawasan Cina DAP. Pi masuk bertanding dekat dalam KL ke, dekat Bukit Bintang ke, Wangsa Maju ke, pi masuk bertanding. Kalau hang setakat hang, dia macam hang dok pi bertanding dekat hulu kampung hang saja, tempat yang hang selamat, itu hang bukan perjuangan. Hang hanya memikirkan untuk selamatkan diri supaya terus berkuasa. Seperti mana Anwar Ibrahim, kalau dia masih stay, dia masih tinggal dekat, dia masih bertanding dekat Port Dickson, of course Anwar Ibrahim dia boleh menang, dia boleh menang besarnya. Tapi ini barulah perjuangan. Dia dia memilih untuk bertanding dekat Tambun supaya macam dia dapat bertanding dekat tempat yang belum tentu dia boleh menang. Kan? Itulah baru betul-betul berjuang. Tak kira menang ataupun kalah, yang penting aku masuk. Tak kira lah situ tempat Cina ke, Melayu ke, yang penting kita masuk. Kan? Jadi, kita fikir sendiri, siapa yang memikirkan untuk mengubah ekonomi, dan kita boleh tengok Selangor, Penang, insyaAllah dikekalkan oleh Pakatan Harapan. Dan Negeri Sembilan insyaAllah akan dikekalkan, sebab Negeri Sembilan ni dia dah buat rekod yang terbaik di antara pemerintahan-pemerintahan yang terdahulu dengan di bawah Aminuddin. Dan untuk sekarang ni kita target kita adalah Perak. Sebab Perak kena ingat PRU14 dimenangi oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang menang sewaktu pilihan raya 14. So kita boleh tunggu, kita boleh tengok. Kita akan buat raja sungguh-sungguh. Kita boleh fikir, wahai rakyat, tolong fikir demi masa depan. Tak buat perubahan hari ni, kena ingat. Lagi teruk, geng. Kita perlukan orang yang sesuai, orang yang perlu duduk dekat tempat kedudukan Perdana Menteri supaya dapat mengubah. Dan Alhamdulillah, geng, aku tengok sangat-sangat banyak video-video atas pagar. Rakyat-rakyat yang di atas pagar. Mereka buat video. Pilihan raya untuk nak main ni, kita nak sokong parti apa. Dia buat video, okey. Dia ada letak UMNO ataupun Pakatan Harapan. Tapi dia nak tengok Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia nak tengok sangat. Dia hajat dia tu. Dan ramai lagi beberapa orang aku masuk live mereka. Aku tanya, saja aku masuk live budak-budak biasa, budak-budak umur 18. Aku tanya, nanti untuk macam pilihan raya, hampa nak sokong apa? Ada yang UMNO, ada yang PAS, ada yang kita tak tahu. Kan? Kalau yang tak tahu tu dikira sebagai atas pagar. So kita menceritakan, sebelum nak mengundi, sebelum nak pergi turun mengundi, sebelum 2-3 hari sebelum tu, siasat dulu setiap parti-parti politik ni. Setiap parti-parti politik ni apa yang depa bawa yang sebenarnya. Tujuan apa yang mereka masuk ke dalam pilihan raya ke-15. Dan kalau parti ni menang, apa yang dia nak buat. Apa yang dia akan manfaatkan kuasa yang dia dapat. Dan kena ingat, atas Anwar Ibrahim cakap, jika Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim takkan ambil gaji Perdana Menteri.
Kita dengar pun Alhamdulillah, dan setiap gaji-gaji menteri dan menteri akan dikurangkan, dan gaji-gaji menteri yang macam dikurangkan lebih banyak daripada sekarang. Faham tak? Jadi kita perlukan, memang perlukan, sebab kerajaan perlu mengubah sistem kewangan di dalam kerajaan supaya kerajaan tak membazir. Bayangkan duit dana kerajaan hilang 60 bilion ringgit setahun hilang. Bayangkan 60 bilion tu bagi dekat rakyat, manfaatkan kepada rakyat. Apa yang rakyat dapat? Fikir lagi, segala sistem kontraktor, sistem JKR, sistem segala maknanya perlu ubah. Sebab rasuah terlalu besar. Kalau projek ni dapat daripada JKR, perlu rasuah JKR, perlu bagi duit berapa persen kepada ni bos-bos JKR ni. Pun ada juga yang macam tu. Siapa-siapa yang duduk di dalam dunia kontraktor. Fikirlah geng, rasuah sana sini, kita perlu reform. Sebab tu Pakatan Harapan bawa reformasi untuk nak reform kerajaan, reform Malaysia ni menjadi yang lebih baik. Okey, fikir-fikirkan, kita perlu kukuhkan ekonomi, dan selepas adanya kukuhnya ekonomi, keimanan akan datang. Kan? Kita sebab kita tak stres, kita tak serabut dengan ekonomi kita. Kita dah ada kewangan yang kukuh, kita dah ada masa yang kukuh. Kita tak pening-pening. Kita beribadat pun sedap. Kita semayang pun sedap. Kita berdoa pun sedap. Setelah kita dah selesai masalah-masalah ekonomi kita ni. Dan apabila kita ada masalah ekonomi, rakyat-rakyat ada masalah duit ringgit, duit tak cukup, semayang pun tak ada. Nikmat semayang tu pun kita tak dapat. Nikmat ibadat tu pun kurang. Jadi kita perlukan, yang seperti sekarang ni, zaman sekarang perlukan ekonomi. Ekonomi sangat-sangat penting ya. Okey, fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, sokonglah Pakatan Harapan. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.